Malam ini kita akan sambung perbincangan tentang satu surah, yakni surah Asy-Syarh, surah Alam Nashrah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari kita sama-sama baca surahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Alam nashrah laka sadrak, alam nashrah laka sadrak. Bila disebutkan, dia ada perubahan sikitlah, rak. Alam nashrah laka sadrak. Terusnya tak betul lah kan? Alam nashrah laka sadrak, rak. Baik. Surah ini dipanggil surah Asy-Syarh atau Al-Insyirah atau dipanggil juga Alam Nashrah, dan merupakan surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum hijrah. Surah ini saya sebut surah Makkiyah ini bukan surah yang diturunkan di Mekah, tapi surah yang diturunkan sebelum hijrah, maka dipanggil surah Makkiyah. Tak kiralah turun ke mana, turun di Mekah ke, di Taif ke, di mana-mana tempat sebelum berlakunya peristiwa hijrah, maka dia dipanggil surah Makkiyah. Manakala surah yang diturunkan selepas peristiwa hijrah dipanggil surah Madaniyah. Tak kiralah dia turun di Mekah sekalipun, diturun di Arafah, sebagaimana ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, surah ayat yang terakhir diturunkan, turun di Arafah. Tetapi turun selepas peristiwa hijrah digolongkan di dalam kumpulan surah ayat-ayat Madaniyah. Baik, sebelum ini kita dah bincang surah Ad-Duha. Pada minggu yang terdahulu, 2 minggu yang lepas, kita dah bincang surah Ad-Duha, yang mana dalam surah ini Allah menceritakan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diberi nikmat. Allah kata, alam yajidka yatiman fa'awa, tidakkah kau dulu yatim, lalu Allah beri tempat perlindungan untuk kau. Wa wajadaka dhalan fahada, Allah mendapati kau terpinga-pinga. Dhalan namanya sesat. Nabi tidak salah. Dhalan dalam maksud ayatnya, Nabi ini tidak mendapat petunjuk wahyu untuk memimpin umatnya. Fahada Allah beri hidayah. Jadi Allah beri nikmat kepada Nabi dengan nikmat yang banyak. Dan surah Ad-Duha ini Allah turunkan setelah berlalunya satu jangka masa yang agak lama tak turun wahyu, dengan sebab-sebab yang telah kita sebut dulu. Ada beberapa pandangan tentang sebab kenapa wahyu berhenti. Ada yang kata sebab dalam rumah Nabi ada tikus mati, maka Jibril tak datang. Ada pendapat kata ayat ini diturunkan kerana lambat diturunkan kerana Nabi tak kata insya-Allah. Nabi kata akan ceritakan tentang Ashabul Kahfi pada esok hari, tapi tak kata insya-Allah. Maka Allah telah lanjutkan tempoh penurunan wahyu, ditangguhkan sehingga beberapa hari. Baik, bila turunnya surah Ad-Duha, Nabi pun kata Allahu Akbar. Nabi kata Allahu Akbar. Nabi bertakbir kerana gembira. Lama menunggu wahyu, akhirnya wahyu pun turun, Nabi pun takbir Allahu Akbar. Maka daripada peristiwa Nabi bertakbir inilah para ulama
telah mengambil satu pengajaran. Apabila kita baca Quran sampai surah Wadduha, Wadduha wal laili idza saja, sampailah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, kita baca Allahu Akbar ataupun la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Yang selalu lupa kita lah bila kita buat majlis khatam Quran, majlis khatam Quran. Jadi kita jadikan dia sebagai satu majlis adat, itu adalah tidak ada petunjuk hadis yang kata kita nak buat majlis khatam. Dibuat masalah supaya memberi semangat kepada orang yang baca Quran ni, dia nak baca lagi, supaya khatam lagi, nak satu pengiktirafan kepada dia, tak masalah kan. Jadi bila selesai wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, kita membaca subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Kemudian sambunglah alam nashrah laka sadrak sampai wa ila rabbika farghab, subhanallah, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Baca juga itu. Dalam hadis disebutkan Allahu akbar saja. Baca Allahu akbar kerana ikut sunnah Nabi. Nabi bertakbir ketika mana turunnya surah Wadduha. Jadi satu peristiwa Nabi bertakbir sekali itu dijadikan sunnah. Banyak peristiwa dalam hadis Nabi, Nabi buat sekali je, tapi dengan buat sekali itu jadi sunnah. Nabi solat tarawih berjemaah, bukan 30 malam macam kita. Nabi buat solat tarawih 3 malam je, 3 malam atau 4 malam. Kemudian Nabi berhenti dan tak pernah buat lagi sampai mati, sampai wafat. Tapi dengan buat 3 hari yang Nabi buat tu jadi sunnah. Sebab itulah Umar Al-Khattab menghidupkan kembali sunnah solat tarawih berjemaah pada zamannya. Sebab sunnah itu telah mati, sunnah itu telah ditinggalkan, dan para sahabat solat sendirian masing-masing dalam Masjid Nabawi. Satu orang kat sana, satu orang kat sini, masing-masing buat. Bila datang bulan Ramadan, zaman Abu Bakar, masing-masing buat sendiri. Mari zaman Umar, maka dia pun tengok keadaan ni dan dia kata kita himpunkan orang untuk sembahyang di belakang satu imam. Maka Umar pun buatlah solat berjemaah tarawih, dan dia berkata khairul bid'ah haza, sebaik-baik bid'ah inilah dia. Para ulama membahaskan perkataan Umar ini, khairul bid'ah haza, sebaik-baik bid'ah inilah dia. Sebenarnya apa yang Umar buat itu bukan bid'ah, sebab Nabi pernah buat. Nabi pernah buat benda ini, maka benda ini tak dipanggil bid'ah. Bid'ah ni bila Nabi tak buat. Bila Umar hidupkan kembali sunnah yang Nabi pernah tunjukkan 3 hari atau 3 malam atau 4 malam, maka ia menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah dalam banyak peristiwa lain. Demikian dalam bab solat subuh baca kunut. Para ulama berkhilaf pandangan. Ada yang kata baca kunut solat subuh ni bukan sunnah. Ada yang kata sunnah, mazhab Syafi'i kata sunnah. Sebab Nabi buat doa kunut di penghujung usia dia dalam solat subuh. Maka apa yang Nabi buat itu, walaupun hanya beberapa waktu yang pendek, ia ditafsirkan menjadi sunnah. Jadi saya sebutkan di sini perkataan Nabi Allahu Akbar. Allahu Akbar apabila dapat wahyu surah Ad-Duha, Nabi gembira dan Nabi kata Allahu Akbar. Maka di kalangan para ulama mengatakan, maka jadi sunnahlah kita bila baca surah Ad-Duha selesai, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, kita pun kata Allahu Akbar. Alam nashrah laka sadrak, baca lagi wa ila rabbika farghab, Allahu Akbar. Kemudian baca lagi watin wa zaitun, alaysallahu bi ahkamil hakimin, Allahu Akbar. Jadi sampailah An-Nas, sampai An-Nas. Bila sampai An-Nas, kalau kita buat majlis khatam, kita akan sambung lagi 5 ayat daripada surah Al-Baqarah. Jangan berhenti pada surah An-Nas. Surah An-Nas, surah Allah Azim, kelas itu Quran. Jadi kita sambung lagi, baca 5 ayat surah Al-Baqarah. Sebab wa iza faragta fansab, yang akan kita bincang nanti di hujung surah Alam Nashrah ni, maksudnya bila selesai maka fansab. Fansab maknanya mula balik.
Setengah ulama mentafsirkan mula balik. Maka bila kita selesai khatam Quran, kita nak mula balik. Jangan biarkan selesai tamat. Bila habis surah An-Nas, berhenti situ, maknanya kita tidak ada keazaman untuk memulakan kembali. Sebagai tanda kita ada keazaman untuk memulakan kembali pembacaan Quran, maka kita pun bacalah 5 ayat. Nanti kita akan sambung lagi ayat seterusnya kan. Begitulah. Jadi majlis khatam Quran seharusnya tidak boleh tamat pada surah An-Nas, tetapi tamat pada 5 ayat surah Al-Baqarah yang pertama min qablik. Baik, dalam ayat pada malam ini kita dengar surah Alam Nashrah. Alam nashrah laka sadrak, tidakkah kami telah lapangkan bagimu wahai Muhammad dadamu. Alam nashrah ini istifham. Dalam buku yang tuan-tuan ada, dia sebut pada muka surat 287, dia sebut istifham takriri. Apa itu istifham takriri? Istifham maknanya tanya. Dalam bahasa Arab, hal, adakah? Adakah itu maksudnya istifham, pertanyaan. Pertanyaan ada dua, satu namanya takriri, satu lagi ingkari. Dalam Quran, Allah banyak sebut ayat pertanyaan yang begini. Pertanyaan takriri ataupun ingkari. Dalam ayat pertama surah Asyar, Allah mengatakan alam nashrah, adakah tidak kami lapangkan dadamu wahai Muhammad. Ini Allah tanya. Tanya ni bukan tanya, maksudnya tidak tahu. Tidakkah kami telah lapangkan dadamu, maknanya kami dah lapangkan dadamu. Nak takrir, nak buat satu pengiktirafan. Memang kami dah lapangkan dadamu wahai Muhammad. Jadi pertanyaan yang sedemikian disebut sebagai pertanyaan takriri. Di sana ada beberapa bentuk pertanyaan dalam Quran yang disebut sebagai pertanyaan ingkari. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat yang lain, Allah berfirman tentang perkataan Nabi Musa kepada Harun. Musa berkata kepada Harun, afa asaita amri, wahai Harun, adakah kamu telah durhaka perintahku? Ini ingkari. Jangan kamu durhaka. Maksudnya itu, afa asaita amri, adakah kamu dah durhaka kepada perintahku Harun? Aku tinggalkan kaumku selama 40 hari ke Tursina untuk menerima Taurat, suruh kamu jaga. Tiba-tiba aku pulang tengok kaumku dah sembah lembu. Apa kau buat? Adakah engkau dah derhaka kepadaku? Jadi Musa tanya, adakah kau derhaka kepada aku? Maka maksudnya bukan Musa tak tahu kan? Musa nak beritahu kamu jangan derhaka kepadaku. Maksudnya ingkar. Musa ingkar. Musa memberitahu kepada Harun, jangan kau derhaka kepadaku. Tapi dia buat soalan, adakah kau derhaka kepadaku? Demikian dalam firman Allah, qala ata'buduna ma tanhitun. Nabi Ibrahim telah bertanya kepada Namrud, adakah kamu menyembah apa yang kamu pahat sendiri? Adakah kamu menyembah apa yang kamu pahat sendiri wahai Namrud? Maka pertanyaan Ibrahim ini bukan maknanya dia tak tahu, dia tahu. Tapi dia nak kata, jangan kamu sembah. Ingkar. Nabi Ibrahim nak mengingkari perbuatan menyembah itu. Baik, di dalam surah Asyar ini Allah kata, adakah tidak aku telah lapangkan dadamu? Maknanya Allah nak buat satu takrir, satu pengakuan bahawa aku dah lapangkan dadamu wahai Muhammad. Baik, lapangkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kata Ibnu Abbas, alam nulayyin laka qablaka, tidakkah kami telah lembutkan hatimu? Jadi Allah kata kami dah lembutkan hatimu wahai Muhammad. Hati yang keras menjadi lembut. Jadi orang yang paling lembut hatinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Allah firman dalam ayat yang lain, Allah kata, kalau engkau fazzan ghalizal qalbi, kamu keras, hati kamu keras, dan faddu min hawlik, nescaya
mereka akan lari meninggalkan kamu wahai Muhammad. Maka dengan rahmat Allah, Allah dah jadikan hati Nabi lembut. Baik, diriwayatkan daripada Al-Dhahak daripada Ibn Abbas katanya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayun syarah as-sadr, adakah dada boleh dilapangkan? Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah dada boleh dilapangkan? Naam, wayun fasad. Kata Nabi, ya, dada boleh dilapangkan. Qalu ya Rasulullah wa hal zalika alamah. Para sahabat telah bertanya, wahai Rasulullah, adakah itu ada tandanya? Tanda bahawa dada dilapangkan? Qala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya, at-tajafi an daril ghurur, tidak terpengaruh dengan dunia, wal inabah ila daril khulud, kembali kepada negeri yang kekal, wal i'tidadu lil maut, bersedia untuk mati, qabla nuzulil maut, sebelum turunnya kematian. Jadi itulah tanda-tanda bahawa dada telah dilapangkan. Dalam hadis sahih daripada Anas bin Malik, daripada Malik bin Sa'sa'ah, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dia kata, ketika mana aku sedang tidur, di antara tidur dan jaga, maka aku telah didatangi oleh malaikat, lalu mereka telah membawa air Zam-Zam, lalu telah membelah dadaku dan membasuh apa yang ada dalam dadaku ini. Kata Qatadah, bagaimana ia dibelah? Kata Rasulullah, ila asfali batni, sampai ke bawah perutku, sampai bawah perutku. Fastakhraja qalbi, lalu malaikat tadi telah mengeluarkan hatiku. Fa ghassala qalbi bima Zam-Zam, maka malaikat telah membasuh hatiku dengan air Zam-Zam. Summa u'ida makanah, kemudian dikembalikan hati tadi ke tempatnya. Summa usya imanan wa hikmatan, kemudian dituangkan iman dan hikmah. Ini dalam satu riwayat ini pada malam Isra dan Mi'raj, Nabi dibedah dadanya dan dimasukkan iman dan hikmat. Dan ada riwayat yang lain yang menyatakan Nabi pernah mengalami pembedahan dada ini ketika mana Nabi berusia 10 tahun. Nabi berusia 10 tahun, Nabi dibelah dada. Dan dan kejadian belah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dipertikaikan oleh sebahagian daripada para ulama yang mengatakan ini tidak mungkin sebab ia bukan masa Nabi Muhammad menjadi Rasul. Maka bagaimana dia mendapat mukjizat belah dada? Dan dinyatakan oleh Fakhruddin Ar-Razi, dia kata peristiwa itu memang bukan mukjizat tetapi irhas. Perkara-perkara luar biasa ini dia ada beberapa pecahan. Kalau mukjizat untuk Nabi, kalau irhas untuk Nabi sebelum jadi Rasul. Kalau mukjizat bila jadi Rasul dapat mukjizat, sebagaimana yang berlaku kepada ramai para Rasul. Nabi Musa dapat tongkat, Nabi Isa boleh buat burung terbang, hidup orang mati, Nabi Nuh kapalnya tak tenggelam air, Nabi Daud boleh lembek kecil besi sampai lembek, Nabi Daud, Nabi Ayub sembuh daripada penyakit dia. Jadi ini semua kejadian yang berlaku pada zaman kenabian, maka dipanggil mukjizat. Tapi kalau zaman sebelum Nabi, irhas. Kalau kepada manusia biasa yang bukan Nabi, tapi orang yang rajin beribadah, namanya karamah. Orang yang mendapat karamah ini adalah hasil daripada ibadah dia. Jadi dia akan dapat melalui sebab-sebab yang lain daripada ibadah. Itulah dulu ada heboh pasal wali kecil. Ada di mana di sini? Dengar. Wali kecil, orang-orang sibuk kata wali kecil. Budak umur 6 tahun, itulah 6 tahun atau 4 tahun kan. Dia boleh ubah orang. Orang semua bakal pergi nak jumpa wali kecil. Ini semua talbis iblis. Talbis iblis banyak kekeliruan yang dimuka oleh iblis. Orang terpengaruh mengatakan dia wali, sedangkan wali tak boleh dicapai
oleh seorang kanak-kanak yang belum balik. Tak boleh. Kalau kita dengar ada seorang kanak-kanak belum balik diwalikan, ketahuilah itu adalah satu pembohongan, tipu daya. Nak jadi wali, dia sudah dewasa dan beribadah mengikut garis panduan sunnah baginda Rasulullah. Apa yang Nabi buat dia buat. Kalau dia buat menyalahi apa yang Nabi buat, dia dapat zahirkan luar biasa. Itu bukan keramat. Itu bukan keramat. Itu sama ada istidraj ataupun sihir. Istidraj adalah satu benda yang mana Allah beri kepada orang yang ingkar kepadanya supaya dia makin sesat. Makin sesat. Sebagaimana Allah beri kepada Musailamah Al-Kazzab. Sebagaimana Allah beri kepada Fir'aun. Fir'aun ni tak sakit, tak bersin, tak pernah bersin. Bersin pun tidak, apalagi sakit. Bersin pun tidak. Fir'aun durhaka kepada Tuhan, mengaku Tuhan, dan dia mendapat nikmat yang luar biasa. Ini namanya istidraj. Dan istidraj ini adalah semua pencapaian-pencapaian yang diperoleh oleh orang kafir. Mereka dapat kekayaan, kemewahan, kemajuan. Ringgit Amerika melonjak naik, ringgit Malaysia jatuh turun. Semua ini istidraj. Negara kafir boleh ekonomi kukuh, negara Islam jatuh, negara Islam jatuh. Kenapa? Ini adalah istidraj. Allah beri satu kelebihan luar biasa kepada mereka supaya mereka makin tersesat dan mereka makin melanggar perintah Tuhan. Sihir adalah satu ilmu yang boleh dipelajari dan boleh dicabar. Orang yang mengamalkan sesuatu kaedah tertentu, isim-isim yang tertentu, dia boleh menzahirkan satu perkara luar biasa, maka jadi sihir. Mantra-mantra, bahkan dia baca ayat Quran sekalipun boleh jadi sihir. Dia baca ayat Quran, baca terbalik, tiba-tiba jadi. Ataupun dia baca ayat Quran dengan tujuan dunia, tujuan matlamat dunia yang hina, dia baca ayat Quran, jadi sihir. Sebagaimana yang pernah diajar oleh sebilangan orang, ayat pengasih. Kalau kau nak tackle satu orang, baca ayat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Baca-baca adalah dia punya baca ke mana lah, dan baca kat dalam sirih ke belakang, baca ke makan. Jadi walaupun baca Quran itu bukan ruqyah, itu adalah sihir sebab dia baca Al-Quran untuk tujuan dunia. Maka jadinya apa yang dia buat itu adalah tipu daya syaitan. Syaitan tolong jadikan supaya dia terus menyalahgunakan Al-Quran. Maka namanya sihir. Bila sihir ini dibantu oleh syaitan, bila dibantu syaitan, namanya sihir. Dan ada perkara biasa namanya ma'unah. Ma'unah ni Allah bagi pada siapa sahaja, sekalipun dia bukan orang buat ibadat, orang biasa, orang yang sembahyang pun kadang-kadang tidak. Tiba-tiba Allah bagi dia satu benda yang luar biasa. Dia pergi ke laut menangkap ikan, ombak musim tengkujuh, ombak gulung-gulung. Orang kata matilah dia kan. Orang larang surat jangan pergi, dia pergi juga. Tiba-tiba dia pergi selamat, boleh balik. Maka luar biasa. Dia bercerita, kata saya di laut tadi, tiba-tiba datang angin puting beliung, angkat saya sampai ke pantai. Bila kita dengar, ini luar biasa. Apa ini? Inikah karamah? Bukan. Inikah istidraj? Bukan. Sihir? Bukan. Mukjizat? Bukan. Ini namanya ma'unah. Jadi Nabi Muhammad SAW dibelah dada ketika mana kecil, itu namanya irhas. Irhas adalah peristiwa-peristiwa yang diperolehi oleh Nabi semasa dia kecil. Nabi Muhammad SAW adalah beberapa irhasnya. Baik, alam nashrah laka sadrak. Allah kata, tidakkah kami lapangkan dadamu wahai Muhammad? Maka melapangkan dada ini adalah kerja Allah SWT. Allah sahaja yang boleh melapangkan dada manusia. Manusia sendiri tidak akan mampu melapangkan dada Allah. Tetapi ada beberapa cara yang diambil daripada Al-Quran dan hadis untuk melapangkan dada. Sebagaimana disebutkan di dalam satu ayat, Allah kata, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah nak berikan kepadanya
hidayah, maka Allah telah lapangkan dadanya untuk Islam. Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan. Siapa yang Allah nak jadikan dia sesat, Allah jadikan dadanya dayyqan, harajan, sempit. Ka'annama yas'adu fis sama, seperti mana orang yang naik ke langit, tak ada oksigen, sampai ke tempat yang tidak ada oksigen, sesak nafas. Kadzalika ja'alallahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah menjadikan kekotoran kepada orang yang tidak beriman. Jadi ayat ini menegaskan bahawa nak lapang dada kena ada tauhid. Sesiapa yang tidak menjaga ketauhidannya, maka dia akan disempitkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lapang dada juga diperolehi dengan at-tamassuk bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pegang sungguh-sungguh apa yang Nabi ajar. Pegang apa yang Nabi tunjukkan dalam sunnahnya. Kemudian zikrillah, berzikir kepada Allah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah itu menenangkan hati. Zikir yang Nabi ajar, kita ambil zikir yang Nabi ajar. Banyak zikir yang Nabi ajar tak habis kita amalkan. Tak payah cari zikir lain tuan. Jangan cari zikir-zikir lain yang mana tidak ada asal usulnya. Carilah zikir yang ada dalam maksurah, dalam apa yang maksur daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, subhanallah bihamdi. Yang kita zikir lepas solat, la ilaha illa anta subhanaka inni la ilaha illallah wahdahu la syarika. Semua ini zikir-zikir yang mana kalau kita amalkan boleh menjadikan dada kita lapang dan tenang. Kemudian reda dengan qada Allah dan qadarnya. Apa yang menimpa kita, kita reda. Ini beriman dengan qada dan qadar. Kemudian yang kelima, tarkul ma'asi, tinggal segala maksiat. Kerana maksiat itu menggelapkan hati. Bila hati gelap, dada pun jadi sempit. Bila hati bersih daripada kemaksiatan, maka dada pun akan menjadi lapang. Baik, ayat yang kedua, wa wada'na anka wizrak, dan kami lepaskan daripadamu wizrak, dosamu, bebananmu. Wizrak segi bahasa maknanya dosa. Jadi dosa yang dimasukkan di sini adalah bebanan yang berada di pundak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'na anka wizrak, Abdullah bin Mas'ud dibaca wa haddatna anka wikra. Dia bacaan Abdullah Mas'ud ini lain. Dia kata wa haddatna anka wikra. Haddatna maknanya kami hancurkan saklak bebanan kamu. Baik, yang dimasukkan dengan dosa dalam ayat ini ialah dosa jahiliyah. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Husain bin Mufaddal. Dia kata dosa jahiliyah yang melingkungi Nabi Muhammad SAW sehingga mengganggu dia. Dia tengok sana orang jahiliyah ni sesat, mereka menyembah berhala, maka semua itu menjadi wizra, satu bebanan untuk Nabi Muhammad SAW. Dan ada pendapat mengatakan dosa umatmu kerana kamu selalu memikirkan tentang dosa mereka, maka ia menjadi bebanan untuk kamu. Dan kata Abdul Aziz bin Yahya dan Abu Ubaidah, dia kata khafafna anka a'ba'an nubuwah wal qiyam biha. Kami ringankan untukmu wahai Muhammad bebanan kenabian dan menegakkan kerja risalah ini. Maka itulah yang dimaksudkan dengan wa wada'na anka wizrak, kami letakkan daripadamu bebananmu, sehinggalah kamu tidak merasa beban untuk melaksanakan kerja kenabian. Dikatakan ketika mana Nabi Muhammad SAW dapat wahyu yang pertama, dia merasa tekanan. Tekanan itu menyebabkan ada riwayat yang menyebutkan bahawa Nabi naik ke puncak gunung. Nabi naik ke puncak gunung sebab terlalu berat, maka Nabi pun seperti nak menjatuhkan dirinya daripada gunung sebab berat. Maka Allah telah hilangkan berat itu. Baik, ayat yang seterusnya wa rafa'na laka zikrak, dan kami telah angkat bagimu sebutanmu. Jadi
sebutan yang dimaksudkan sini adalah sebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan nama Allah. Tidak disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan tidak disebut nama Allah melainkan disebut nama Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, digandingkan bersama dengan nama Allah. Maka gandingan nama Nabi Muhammad dengan nama Allah ini adalah satu pengangkatan yang Allah beri kepada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian dalam azan, iqamah, dalam tashahud pada hari Jumaat di atas mimbar, imam sebut nama Nabi Muhammad. Pada takbir hari raya Aidil Fitri, hari raya Aidil Adha, hari tasyrik, pada hari Arafah, melontar jamrah, semua ini nama Nabi Muhammad disebut. Maka itulah yang dimaksudkan dengan wa rafa'na laka zikrak, kami angkat sebutanmu wahai Muhammad. Ada juga pandangan dari kalangan mufassirin mengatakan dimaksudkan dengan kami angkat sebutan namamu itu adalah kami abadikan namamu dalam kitab-kitab yang terdahulu. Jadi nama Nabi Muhammad ini ada dalam kitab-kitab Taurat, Injil, kitab agama-agama yang lain. Bahkan menurut Dr. Zakir Naik dalam ceramahnya dia kata apa? Ada dalam kitab Veda. Apa ada kan? Nama Nabi Muhammad. Kitab-kitab agama-agama yang kita anggap bukan agama samawi pun ada nama yang boleh dirujuk sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah angkat nama Nabi dengan meletakkan namanya di dalam kitab-kitab agama lain. Dan dikata juga maksud angkat nama Nabi inilah angkat nama Nabi di langit di kalangan para malaikat. Baik, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maka sungguhnya bersama dengan yang susah itu ada mudah. Sungguhnya bersama yang susah itu ada mudah. Dalam ayat ini dia ada satu seni bahasa sikit. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama al-usr ada mudah. Inna ma'al usr yusra, dua kali Allah ulangkan. Allah ulangkan perkataan al-usr dua kali, ini susah, yusr dua kali. Tetapi yang berbeza hanyalah yusra, mudah. Usra sama. Dalam bahasa Arab, kalau satu perkataan itu ada alif lam, itu namanya ma'rifah. Ma'rifah ini dalam bahasa Melayu isim, kata nama khas. Kata nama khas. Contoh nama Allah. Nama Allah, kalau kita taruh alif lam, Al-Wahhab. Saya Kamarudin Wahhab. Wahhab bukan nama Allah. Wahhabun bukan nama Allah, seorang yang suka memberi, Wahhab. Tapi kalau taruh Al-Wahhab, maka jadi nama Allah. Haramlah kita meletakkan nama kita dengan nama Allah. Al-Qadir, salah. Tapi kalau buat nama, siapa nama kamu? Qadir. Qadir bukan nama Allah. Ada nama Qadir sini kan? Qadir bukan nama Allah. Jabbar, Jabbar. Bukan Jabar. Jabar bukan nama Allah. Tapi kalau taruh Al-Jabbar, jadilah dia isim ma'rifah. Satu saja. Ada satu saja Al-Jabbar, ada satu saja Al-Qadir, itulah Allah. Ada satu saja Al-Wahhab, semualah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, sampailah As-Sabur, semua itu adalah nama Allah. Bila buang alif lam, dia tak jadi nama Allah. Tak jadi nama Allah. Lepas tu boleh taruh nama Rahman. Siapa nama? Rahman. Tapi jangan taruh nama Ar-Rahman. Dia taruh nama Ar-Rahman, jadilah isim ma'rifah, maka dia jadi nama Allah. Dalam ayat ini Allah kata inna ma'al usri, sesungguhnya bersama dengan kesusahan. Al-usri hanya satu kesusahan. Bersama dengan satu kesusahan ada banyak kemudahan. Yusra. Yusra tak ada lilam. Maknanya dia satu kata nama am. Banyak. Apa-apa pun boleh. Kemudahan itu, kemudahan ini kan. Tapi al-usr satu je kesusahan. Kemudian Allah lagi inna ma'al usri, maka al-usra, kesusahan yang kedua itu sama dengan kesusahan yang pertama. Kesusahan yang kedua sama dengan kesusahan yang pertama. Tapi yusra yang kedua, yusra yang keduanya yusra yang lain, kemudahan yang lain. Jadi ada dua kemudahan yang berbeza, tetapi ada
dua kesusahan yang disebut, tapi merujuk kepada satu kesusahan sahaja. Sebab itulah dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan la yaghliba usrun yusraini, tidak akan mengalahkan oleh satu kesusahan dua kemudahan. Satu kesusahan tidak dikalahkan dua kemudahan. Dua benda yang susah, satu benda yang susah, dia nak kalahkan dua benda yang mudah, tak boleh, kata Nabi itu. Akan menang yang mudah tadi. Bila dua benda, dua mudah, satu susah, berlawan, tentulah yang dua menang, kan? Jadi disitulah terkandungnya makna tersirat di balik perulangan yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Sungguhnya bersama dengan satu benda yang susah itu ada kemudahan. Sungguhnya bersama dengan satu benda yang susah yang kusebutkan sebelum ini, yang kusebutkan sebelum ini, ada kemudahannya. Baik. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dia kata al-usr apabila diulangkan dua kali, maka perulangan itu menjadi satu, sebab dia menggunakan lafaz ma'rifah. Tetapi yusra apabila diulangkan dua kali, ia menjadi yusra. Ini kemudahan yang berbeza, sebab dilafazkan dengan perkataan nakirah, yakni tanpa ilam. Baik, pernah berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, ketika mana dia menghantar Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah ini panglima tentera. Di zaman Umar dihantar Abu Ubaidah pergi berperang, maka Abu Ubaidah pun telah dikepung oleh musuh. Abu Ubaidah pun menghantar surat kepada Umar. Lalu Umar pun balas dengan mengatakan la yaghlib usrun yusraini. Dia akhir Nabi dia kata, sesungguhnya jangan kamu takut, sesungguhnya tidak akan mengalah satu kesusahan dua kemudahan. Kamu ada dua kemudahan dan kamu tak akan dikalahkan. Lalu Abu Ubaidah pun balas menghantar satu surat yang lain, meminta bantuan dengan mengambilkan bersamanya firman Allah. Allah kata dalam Al-Quran, Allah sukakan, manusia ini sukakan banyaknya al-amwal wal aulad, anak-anak dan harta. Maka bila Abu Ubaidah hantar surat tadi, Umar pun keluar ke khalayak ramai di masjid dan dia pun mulalah melancarkan kempen jihad supaya pergi keluar membantu Abu Ubaidah. Baik, seterusnya, fa iza faragta fansab, apabila kamu selesai fansab, maka serahlah, wa ila rabbika farghab, maka kepada Tuhanmu hendaklah kamu farghab, kamu mengharapkan. Baik, fa iza faragta fansab, apabila kamu selesai maka fansab, yakni fa iza faragta min salatika fansab ay baligh du'a was'alhu hajatak. Ini kata Ibnu Abbas. Maksud dia, apabila kamu selesai daripada solatmu, maka berdoalah dan mintalah hajatmu. Ayat ini dijadikan dalil oleh sebilangan ulama mengatakan bahawa berdoa lepas solat itu adalah sunnah, adalah dituntut berdoa lepas solat. Ada yang kata doa tak payah, kan? Lepas solat dia doa. Bukan lepas solat sudah doa, kan? Solat sudah doa, apa lagi mau doa? Jadi bagi ulama yang mengatakan disunatkan untuk berdoa lepas solat, mereka menjadikan ayat ini sebagai dalil. Fa iza faragta fansab, kata Ibnu Abbas, fa iza faragta min salatika baligh doa, maka berdoalah, was'alhu hajatak, dan mintalah hajatmu. Ini makna pertama yang Ibnu Abbas cakap. Kata Ibnu Mas'ud, iza faragta min al-fara'id fansub fi qiyamil lail, bila kamu selesai buat yang fardu, fansab fi qiyamil lail, maka kamu buat pula yang
yang sunat di malam hari, bangun qiyamul lail. Kata Al-Kalbi, "Iza faragta min tabligh risalah," wahai Muhammad, bila kamu selesai menyampaikan risalah, istaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat, mintalah ampun untuk orang beriman lelaki dan perempuan. Ini untuk Nabi. Kata Hasan dan Qatadah, apabila kamu selesai daripada jihad melawan seterumu, maka kamu kembalilah beribadat kepada Tuhanmu. Kata Mujahid, apabila kamu selesai urusan duniamu, maka kamu buat pula urusan akhiratmu. Kata Junaid, apabila kamu selesai urusan makhluk, maka kamu buat pula urusan Khalik. Jadi semua tafsiran-tafsiran ini menceritakan kepada kita bahawa bila selesai satu kerja, buat kerja berikutnya. Jangan berhenti. Tidak ada maslahat. Jadi Allah menceritakan dalam ayat ini bahawa orang beriman tak ada maslahat. Selesai satu benda, ada benda lain yang menanti. Selesai buat kerja, ada lagi kerja lagi. Selesai solat, ada lagi benda lain. Selesai puasa, ada lagi. Selesai baca Quran, ada lagi. Ada lagi sambungannya. Demikianlah semuanya. Tidak ada waktu untuk bersantai. Baik, kata Ibnu Al-Arabi, dia kata Qadi Syuraih telah lalu satu kaum. Lalu dia lihat kaum itu sedang bermain-main di jalan. Dia sedang bermain-main di jalan pada hari raya, sedang bermain-mainlah permainan dan sebagainya. Qadi Syuraih pun kata, "Ma haza amrun syari'," ini bukan kerja syarak. Syarak tersebut ni, kerja yang dibuat oleh orang ni tak disebut oleh syarak. Untuk main-main selepas buat kerja. Qadi Syuraih ni satu orang yang sangat alim, sangat hebat di dalam bidang penghakiman. Dia hidup zaman Nabi. Dia orang Yaman. Nama dia Al-Haris bin Qais bin Jaham Al-Kindi, daripada kabilah Kindi di Yaman. Bila Nabi hantar Muaz bin Jabal pergi Yaman dakwah Islam sana, maka Syuraih telah masuk Islam, tapi dia tak datang Madinah. Dia tak pernah datang ke Madinah, dan dia hanya datang ke Madinah pada zaman Abu Bakar. Bila Nabi dah wafat, Syuraih pun datang. Lalu dia pun bergurulah dengan para sahabat. Dia mendapat pelajaran daripada para sahabat Abu Bakar, Umar, Ali dan semuanya. Jadi sebab itulah Syuraih ni walaupun dia hidup zaman dengan Nabi, tapi tak pernah jumpa Nabi, dia tak disebut sebagai sahabat. Nah, jadi sahabat ni dia pernah jumpa Nabi. Jumpa Nabi, beriman dengan Nabi, dan hidup zaman Nabi, baru dipanggil sahabat. Jadi makam sahabat ni tinggilah berbanding tabi'in. Syuraih seorang tabi'in, walaupun dia hidup di zaman sahabat. Pada zaman Umar berlaku satu peristiwa. Umar ni dia beli satu kuda. Dia beli kuda daripada satu orang A'rabi, orang Badui. Maka bila beli kuda, dia pun naik kuda balik. Dalam perjalanan kuda dia tak ada jalan, kolaps, tak ada jalan. Umar pun patah balik, pergi kepada A'rabi tadi, si Badui tadi. Dia kata, "Kamu jual kuda apa aku ni kan? Kuda tak ada jalan." Arabi kata, "Tadi aku jual bagus kan? Aku jual tadi elok." Maka Umar kata, "Tapi sekarang tak elok." Mereka bergaduh. Maka kata Arabi, "Kita cari hakim. Cari hakim yang boleh menyelesaikan masalah kita." Maka kata Arabi, "Aku nak Syuraih jadi hakim." Syuraih. Maka dipilihlah Syuraih. Syuraih pun kata, "Wahai Umar, Amirul Mukminin." Waktu itu Umar jadi khalifah. Syuraih ni dia berani membuat urusan. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, masa kau beli kuda tadi sihat ke?" Dia kata, "Sihat." Kalau demikian, kamu nak pulangkan kuda kepadanya adalah pulang dalam keadaan sihat." Jadi Umar pun kata, "Sungguh menakjubkan urusanmu. Ringkas tetapi adil." Ringkas tapi adil. Maka kata Umar, "Aku akan hantar kau ke Iraq untuk jadi qadi di sana." Maka Syuraih pun dihantar oleh Umar jadi qadi di Iraq. Selama 60 tahun dia menjadi qadi, dan orang-orang Iraq sangat memuji keadilan dan kebijaksanaannya di dalam penghakiman. Dan dia punya khazanah putusan penghakiman yang sangat kaya, yang sangat banyak, dan putusan dia sangat adil,
dan menjadi rujukan kepada ulama. Itulah syurah. Jadi syurah yang disebut ini dia kata pada satu kaum yang sedang main-main, dia kata ini bukan kerja syarak. Syarak tak suka ni. Maka Ibnu Al-Arabi, seorang ulama daripada mazhab Hanafi, mazhab Hanafi. Ibnu Arabi ini ada dua, tuan-tuan jangan keliru. Ibnu Arabi dengan Ibnu Al-Arabi. Ibnu Arabi seorang ahli sufi. Seorang ahli sufi yang mengemukakan teori falsafah wahdatul wujud, kesatuan wujud. Itu namanya Ibnu Arabi yang kata anal haq, akulah sebenar-benarnya. Allahu fi jaybi, Allah dalam pokokku. Ini perkataan-perkataan Ibnu Arabi yang masyhur. Dia seorang ahli sufi yang mengeluarkan kata-kata yang menggemparkan, yang mengelirukan. Orang kata dia khusyuk, makhsyuk dalam fana fil fana, maka dia kata-kata yang keluar kata-kata kufrawi, kata-kata yang berjatuh kufur kalau dibuat oleh orang yang sedar. Wallahu taala alam. Tapi Ibnu Al-Arabi adalah seorang individu yang lain daripada mazhab Hanafi. Dia kata pendapat syurah ini adalah salah, kerana Nabi SAW pada satu hari dia bersama dengan Aisyah menonton permainan di dalam masjid. Ada orang Habsyi mari main pedang dalam masjid. Mereka tu main pedang, melompat sana melompat sini. Jadi perbuatan tu tak dilarang oleh Nabi. Yang kedua, ketika mana Nabi bersama dengan Aisyah dalam rumah, maka ada satu orang hamba perempuan mari main seruling, main mizmar, yakni tiupan, satu seruling dalam rumah Nabi. Maka Abu Bakar datang. Abu Bakar berkata kepada Aisyah, dia kata, adakah dengan mizmar syaitan ini kamu bermain di dalam rumah Rasulullah? Dia tegur anak dia. Maka tegur anak dia kata, mana boleh ni? Ini seruling syaitan dalam rumah Rasulullah. Maka Nabi pun kata kepada Abu Bakar, dak kuma ya Abu Bakar, tinggalkanlah kedua-duanya wahai Abu Bakar, biarkan dua orang hamba perempuan tadi bermain seruling. Fa innahu yaumul aid, sungguhnya itu adalah hari raya. Jadi apa yang Nabi lakukan ini tidaklah melanggar perintah Allah yang kata fa iza faraghta fansab, bila selesai maka buatlah, sambunglah. Fansab menurut Ibnu Al-Arabi juga bermaksud bersenang-senanglah. Fa iza faraghta fansab, bila kamu dah selesai kerja berat, maka ambillah masa senggangan sedikit untuk kembalikan semangat kamu, supaya kamu kembali kuat untuk melaksanakan perintah Allah sesudah itu. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu hendaklah kamu farghab, yakni kamu menaruh keinginan, kesukaan. Raghab maksudnya kamu suka, kamu mengharapkan. Dalam Al-Quran Allah menyatakan bahawa yad'una rabbahum raghaban wa rahba, mereka berdoa kepada Tuhan dalam keadaan raghab, yakni penuh harapan, wa rahaba, dan penuh takut. Harap kepada Allah balasan surga, wa rahaba, yang takut Allah tak terima ibadat kita. Maka itulah sifat doa orang-orang yang beriman. Bila berdoa kepada Allah, doa dalam keadaan raghaban wa rahaba, yakni dalam keadaan mengharap supaya Allah terima doanya, dan juga takut kalau Allah menolak doa. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ya Allah, alimna ma yanfa'una warfa'na ma 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.